A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Termasuk ayat 128 ha? Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Okey. Setelah Allah menceritakan kelegaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah cerita, Allah sebut kepada Nabi Muhammad dan kepada semua hamba-hambanya. Apa dia? Bagaimana Ibrahim membina Kaabah. Jadi bila Allah sebut cerita Ibrahim kepada kita semua, itu menunjukkan apa? Kelebihan Nabi Ibrahim. Allah tak akan cerita benda yang remeh-temeh. Allah tak akan cerita tentang orang yang biasa-biasa. Bila Allah cerita, pasti benda yang besar, benda yang penting, orang yang penting. Dan Tuhan pula cerita kepada siapa ni? Kepada Nabi Muhammad, orang yang hebat juga. Cerita yang hebat daripada yang hebat kepada yang hebat. Semuanya orang yang hebat. Yang tak hebatnya ialah kita lah, kan? Jadi Allah cerita bagaimana Ibrahim dan Ismail membina asas-asas Kaabah. Lalu setelah membina Kaabah, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna. Yang lebih penting apa dia? Beramal tu penting, tapi lebih penting daripada beramal ialah yang lebih beramal tu penting. Ilmu penting, tapi kalau tak beramal dengan ilmu, ilmu tu sia-sia. Bahkan ilmu akan menjadi hujah, akan melawan kita balik, kan? Ilmu penting, yang lebih penting daripada ilmu, amal. Tapi ada lebih penting daripada amal, iaitu al-qabul, penerimaan. Kadang-kadang kita lepas solat, kita tak peduli solat kita diterima ataupun tak. Sedangkan kita boleh melakukan benda yang sia-sia 50 tahun kalau solat kita tak diterima, kan? Sebab itulah lepas ibadat jangan lupa berdoa, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Okey, setelah itu doa Nabi Ibrahim seterusnya, ayat 128 Rabbana waj'alna. Rabbana, wahai Tuhan kami. Banyak doa dalam Al-Quran bermula dengan Rabb, bukan Allah. Jarang doa dalam Quran yang bermula dengan Allah ataupun Allahumma. Doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim sama ada Rabbana ataupun Rabbi ja'alni muqimas salat. Doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Doa Nabi Yusuf, doa Nabi Yusuf tak ada Rabb. Dia sebut apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Dan doa dalam akhir surah Ali Imran. Banyak doa-doa dalam akhir surah Ali Imran. Semuanya bermula dengan Rabbana. Apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Kemudian Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina Rabbana wa atina ma wa'adtana. Semuanya Rabbana. Kenapa? Sebab Rabb tu adalah sifat yang paling sesuai dengan hajat yang kita minta. Hajat yang kita minta ni siapa yang boleh tunaikan?
Allah sahaja. Kenapa? Sebab dia bersifat Rabb. Dia pencipta segala-gala. Jadi yang kita minta terkecil, yang Allah cipta langit lagi besar, kita minta kecil je, maka gunalah perkataan Rabb. Kadang-kadang kita guna Allahumma, tapi perbanyakkan guna Rabb. Sebab banyak doa dalam Al-Quran bermula dengan sama ada Rabbana ataupun Rabbi. Dan bila kita berdoa dengan menyebut Rabbana, kita kena bayangkan yang aku minta ni kepada siapa? Pencipta aku dan pencipta segala-gala, pengurus aku dan pengurus segala-gala, pemberi rezeki, pentadbir, semua sekali. Dia kita rasa kita ni hina, kita ni lemah, dan kita minta kepada Tuhan yang benar-benar berkuasa. Boleh? Okey, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadilah kami muslimaini. Apa nama muslimaini? Dua orang. Biasa kita dengar muslimina kan? Apa beza dia? Kalau muslimin ramai, kalau muslimaini dua orang. Itu sebab itulah bila berdoa kena faham. Kita baca seorang tapi baca Rabbana waj'alna muslimaini. Malaikat pun bela nak tulis apa ni? Yang minta seorang tapi sebut dua orang. Sebab itu kena faham apa yang kita minta kan. Jadilah kami berdua orang yang menyerah diri. Kepada siapa? Laka. Apa makna serah diri? Kita kalau serah diri pada polis, kita buat apa? Bila dia cakap, kita lawan tak? Bila dia arahkan duduk, kita duduk tak? Dia arahkan menyarak, kita menyarak tak? Dia arahkan hulur tangan untuk digari, kita hulur tak? Itu mana serah diri. Tapi saya serah diri pada polis. Polis kata bangun, tak nak. Itu bukan serah diri. Jadi serah diri kepada polis, buat apa saja yang dia suruh. Dia suruh buka baju, kita buka. Sama juga serah diri pada Allah. Bukan ketika solat je, bukan ketika bulan Ramadan je, bukan ketika dalam masjid je. Di luar masjid pun Tuhan kata apa? Tuhan kata apa? Bila jumpa orang senyum, senyumlah. Bila jumpa orang Tuhan kata apa? Bagi salam lah. Ini masa solat. Sebab apa solat? Sebab Tuhan suruh. Yang tak senyum ni siapa suruh? Masam je kan. Boleh? Ustaz bukan tahu apa, saya banyak masalah, tahu tak? Itu nafsu lah tu. Okey, muslimai ini laka, hanya kepada engkau. Dan cukup tak kalau dua orang tu saja yang Islam, yang serah diri? Anak, cucu, cici dan yang lain tak serah diri. Ada faedah tak? Tak ke mana? Sebab tu dia doa seterusnya, apa dah? Wa min zurriyatina. Jadilah juga zuriat kami. Apa makna zuriat? Keturunan kami, anak, cucu, cici. Ummatan muslimah. Umat yang berserah diri laka, hanya kepada engkau. Kita ni sebenarnya, adakah betul-betul kita serah diri pada Allah sepenuhnya? Serah diri tak? Kita serah diri tak? Sepenuhnya. Kita nak marah tu Tuhan kata tahan marah. Tahan tak? Tak serah diri lah tu. Tak serah diri. Bila kita serah diri, bila kita sesuai dengan nafsu kita, kita serah diri. Itu serah diri pada siapa? Nafsu, bukan serah diri pada Allah. Serah diri pada Allah ialah kita buat yang nafsu kita tak suka, tapi selari dengan perintah Allah. Okey. Jadilah daripada zuriat aku
Bila sebut zuriat, termasuk tak Nabi Muhammad? Ya, termasuk. Para sahabat termasuk. Dan mungkin sahabat-sahabat beriman, salah satu sebabnya ialah hasil doa Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana. Arina apa dah? Berapa perkataan tu arina? Wa arina. Pertama, wow. Yang kedua, hari. Yang ketiga, nah, 3 perkataan. Wow maknanya dia dan hari, tunjukkan kami. Kalau bahasa Arab lah. Tapi kalau bahasa Melayu, arina sukan. Berapa perkataan? Tak, kalau arina satu perkataan je. Kalau Aryani, mana biasa dengar? Arina ke Aryani? Yang mana kita sebut dapat pahala? Arina ke Aryani? Tapi yang mana banyak sebut? Aryani ke? Oh, Aryani tu tak aurat. Yang tabarruk tu apa benda? Kan? Dia bukan nak tunjuk tutup aurat tu, dia nak tunjuk tudung. Kalau nak tunjuk tudung sajalah. Kenapa perlu perempuan? Kan? Betul lah, mana ada orang lelaki pakai tudung? Semua orang tahu. Tunjuk sudahlah. Tunjuk pula perempuan, wanita yang cantik. Kenapa tak tunjuk yang kurang cantik? Sebab kalau perempuan yang tak cantik, tudung pun jadi tak. Sebab itulah Nabi kata perempuan ni naqisatu aqlin wa dinin. Wanita ni kurang akal dan kurang agama. Jangan marah, Nabi cakap ni. Kurang akal. Apa maksud kurang akal? Sebab itulah bila saksi, kalau nak kahwin ataupun nak jual beli, lelaki kena 2 orang. Kalau perempuan kena berapa orang? 4. Kan? Seorang lelaki sama dengan 2 perempuan. Sebab apa? Perempuan ni kadang-kadang beremosi, kadang-kadang mudah pingsan. Yang kurang agama ni apa maksud Nabi? Ada waktu dia tak solat. Itu maksud kurang agama. Ada waktu dia tak solat. Bila masa solat pun kadang-kadang dia tak tenang. Masa dia tak solat, lagilah mengamuk je kan. Kenapa mengamuk? Abang tak tahu. Saya okey. Wa arina. Apa makna dia? Tunjukkan kami. Manasikana. Subhanallah. Manasikana apa dah? Mana dia berapa perkataan manasikana? Berapa perkataan? 2. Satu, manasik. Yang kedua, biasa dengar manasik. Apa dia? Manasik haji kan? Apa makna manasik haji? Cara-cara melakukan haji. Dan manasik tu daripada perkataan nun, sin, kaf. Nusuk. Biasa dengar tak nusuk? Biasa dengar? Tak biasa? Cuba baca doa iftitah. Inna salati. Cuba terjemah. Sesungguhnya solatku wa nusuki dan ibadatku. Jadi nusuk tu ibadat. Manasik cara ibadat. Kalau manasik saja cara ibadat. Kalau manasikil hajj, cara ibadat haji. Okey. Doa Nabi Ibrahim seterusnya, dia minta apa ni? Wa arina manasikana. Wahai Tuhan, tunjuklah pada kami cara ibadat kami. Kami minta tadi, Ibrahim minta apa? Jadi orang yang serah diri hanya kepada Allah. Macam mana cara nak serah diri? Ibrahim boleh tak reka-reka sendiri? Salat reka sendiri, wuduk reka sendiri, puasa reka sendiri.
start puasa pukul 3 tengah hari, buka pukul 3 pagi. Boleh tak? Tak boleh. Kalau Nabi Ibrahim tak boleh mereka-reka ibadat, kita boleh tak? Tak boleh. Ibrahim hebat tak? Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad siapa? Lepas Nabi Muhammad yang kedua terbaik siapa dia? Nabi? Ibrahim ke Musa? Musa ke Isa? Siapa dia? Ibrahim. Sebab tu kita baca selawat kepada Ibrahim dalam tahiyat kan. Lepas tu baru Musa. Sehebat Ibrahim, Nabi yang kedua, dan Allah gelarkan dia Khalilullah, kekasih Allah. Bila nak beribadat, dia minta pada Allah tunjuk cara. Menunjukkan ibadat tak boleh reka-reka, tak boleh memandai-mandai. Walaupun kamu Nabi, nak tahu cara sembah aku, dengar cakap aku. Sebab tu Nabi Ibrahim minta. Subhanallah. Tapi sekarang orang nak beribadat pada ikut siapa? Banyak orang buat ibadat kepada Tuhan sekarang ikut siapa? Ikut cara dia, ikut ustaz dia, ikut tok guru dia, ikut nenek moyang dia. Subhanallah. Nenek moyang dia dengan Nabi Ibrahim siapa lebih hebat? Jadi kalau Nabi Ibrahim pun minta pada Allah tunjuk cara beribadat, nenek moyang kita lagi tak tahu apa-apa. Faham tak? Sebab tu ayat ni ulama mengatakan dalam bab ibadat haram kita buat reka-reka ibadat sendiri. Haram. Kalau boleh kita reka sendiri ibadat, cara solat, cara berselawat kan, maka Nabi Ibrahim tak payah minta pada Allah, terus dia ibadat. Kamu rasa macam mana betul solat? Solat je lah. Tak. Nabi Ibrahim minta tunjuk cara beribadat kepada engkau. Tak faham betul lah sekarang kan. Tama-tama zaman maulid Nabi kan, saya pun tak faham. Dia hantar macam-macam hujah akal. Perdebatan antara Sunni dengan Wahabi. Kan? Baca. Sunni cakap macam ni, Wahabi macam cakap macam ni. Dia nak beritahu siapa yang tak setuju dengan sambutan maulid salah, tak betul. Yang dia sambut tu betul. Apa hujah? Hujah logik akal. Kenapalah kamu menyimpang jauh? Petunjuk kamu siapa dia? Rasulullah. Dan generasi terbaik siapa dia? Sahabat. Ikutlah generasi yang terbaik. Sahabat tak pernah sambut pun malidu. Tak payah pakai logik akal lah. Kalau kamu dah pakai logik akal, kamu letak sahabat nombor 2, nombor 3. Kan? Nabi kata generasi terbaik ialah generasi sahabat. Mana tidak ada yang lebih baik daripada itu. Maknanya kalau nak jadi baik, kamu tak ada pilihan, ikutlah sahabat. Dan sahabat tak pernah sambut maulid. Adakah mereka tak reti, tak hormat Nabi, tak sayang Nabi? Tak. Mereka lah yang paling cinta pada Nabi. Tapi cara cinta bukan sambut. Boleh tak? Cara nak berselawat pun sahabat tanya Nabi tak? Tanya. Bila turun ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, Allah kata wahai orang beriman berselawatlah kepada Nabi. Sahabat dah bela dah. Selawat macam mana? Dia pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah perintah kami berselawat pada engkau. Kami tak tahu. Tunjuk cara berselawat. Nabi pun ajar selawat yang dalam hadis yang sahih. Ada pun yang sekarang berqasidah, bersyair, berhanana, itu bukan cara Nabi. Nak juga kan. Orang sibuk banjir kat Kelantan, rumah hilang, dia buat. Kan? Kalau betul cinta Nabi, pergilah bantu orang yang jahil agama di Kelantan. Orang Kelantan, maaf saya cakap, ada orang Kelantan sini? Angkat tangan. Bos orang Kelantan ke? Keturunan. Siapa yang asal Kelantan? Tak nak mengaku lah. Kelantan seorang ke? Kelantan? Bukan. Bukan. Yalah, orang Kelantan ni tak apa. Lepas tu
Lepas saya cakap masam je. Saya dapat agak dia setuju ke tak. Lepas tu saya tanya dulu. Saya bekas orang Kelantan, ex-Kelantan. Tak, saya lahir di Pulau Pinang, besar di Kelantan, menetap di Shah Alam. Jadi orang Selangor. Tak, cuba tengok. Bukan nak mengata pada orang Kelantan, tapi memang kena kata. Orang Islam paling ramai di negeri mana? Kelantan. Sekolah Arab paling banyak di mana? Kelantan, 100 lebih. Pondok paling banyak di mana? Kelantan. Tok guru paling banyak di mana? Kelantan. Gelaran Serambi Mekah di mana? Kelantan. Tapi ada tak orang bercakap tentang kebaikan Kelantan sebagai contoh dalam semua aspek? Ada tak? Ada. Kelantan ni orang Kelantan akhlak dia terpuji lah. Tak ada tempat lain. Orang Kelantan ni memang bagus akhlaknya. Pernah dengar? Kelantan ni Bandar Kota Baru paling bersih. Ada orang cakap? Tak ada. Tengok Nabi asal masyarakat Jahiliah Mekah dengan masyarakat Kelantan, mana lebih teruk asalnya? Mana lebih teruk? Mekah lah. Orang Kelantan ada tak mak bapak dia bunuh anak dia hidup-hidup? Tak ada. Orang Mekah ada? Ada. Orang Mekah dengan rasuah, dengan zina, dengan pelacuran. Tempat pelacuran di Mekah tahu tak? Dia letak bendera. Dia letak bendera sebagai apa? Tanda ini tempat pelacuran. Makna apa tu? Satu benda biasa dan membanggakan mereka. Di Kelantan ada pusat pelacuran dia tulis. Rumah pelacuran ada? Tak ada. Tak ada kan? Nak bagi tahu Mekah tu sangat-sangat teruk dan rosak. Dan masa tu tak ada seorang pun Islam. Patung pula di Mekah berapa banyak? 360. Syirik. Pusat syirik kepada Allah. Tapi bila Nabi berdakwah hari pertama, sampailah 13 tahun di Mekah, 200 orang. Lepas tu tak boleh pergi dah. Yang lain tak terima. Kan? Nabi pun cari tapak baru. Di mana? Tak, sebelum tu. Taif. Taif kan? Pergi Taif pula, orang Taif tak terima. Nabi cari tapak baru lagi. Di mana? Di Madinah. Nabi berdakwah di Madinah. Orang Madinah terima. Dan 10 tahun, akhirnya Nabi dapat patah balik ke Mekah dan Nabi meretah semula di Mekah. Akhirnya Tan Harap menjadi orang Islam. Yang dulu semuanya runtuh akhlaknya, rosak segala-gala. Tapi Nabi dapat baiki dalam masa 2-3 tahun. Dan akhirnya para sahabat yang jahiliah, yang sembah patung, akhirnya menjadi manusia yang hebat. Jadi contoh kepada semua apa? Semua dunia. Sampai kiamat. Betul tak? Sahabat-sahabat Rasulullah yang asalnya rosak, dididik oleh Rasulullah dengan Al-Quran, akhirnya sahabat Rasulullah jadi contoh. Semua orang Islam sebut Umar, Bilal, Abu Bakar, Osman, Ali, Abu Talha, Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, semua orang sebut. Dan semua berasal daripada orang yang manusia yang rosak dalam masa 2-3 tahun. Mekah, orang Islam di Mekah boleh jadi contoh. Tapi di Kelantan berapa lama dah? Berapa lama? Orang Islam paling ramai di Kelantan. Yang memerintah pula siapa dah? DAP ke? Pas orang Islam, pas tidak Islam. Kemudian sekolah Arab pula paling banyak. Pondok pun paling banyak. Tegur paling banyak. Tapi berubah tak masyarakat tu? Dah berapa tahun ni? Lebih pada 23 tahun. Betul tak? Betul. Bila saya pergi kat Kelantan, saya cerita pasal tadabbur. Ada seorang muslimat, dia kata, "Ustaz, saya tak pernah dengar orang cakap pasal tadabbur. Ustaz-ustaz dok mengajar tak pernah cakap pun pada kita. Boleh tak Ustaz datang lagi, cerita lagi pasal tadabbur Al-Quran?" Itu siapa tu? Muslimat yang selalu ikut kelas. Yang tak ikut kelas, tak payah cakap lah. Tak tahu apa pasal tadabbur. Pelik tak? Pelik tak? Slogan apa dia? Membangun bersama Islam. Tapi masyarakat tak faham Quran. Pelik tak? Maaf orang Kelantan.
Maaf orang Kelantan, ha? Sebab tuan saya orang Kelantan. Negeri lain faham ke Quran? Tak faham juga. Tak faham juga. Tapi sepatutnya Kelantan tu jadi contoh. Lebih ke depan daripada negeri lain. Sebab kamu banyak sekolah Arab, banyak pondok, kan? Banyak tok guru, kan? Subhanallah. Pemerintah pula Islam. Slogan pula membangun bersama Islam. Majlis bandaraya Islam. Tapi tak boleh jadi contoh. Nabi tak pernah guna slogan tu. Nabi bila membangunkan Mekah Madinah, Nabi tak guna membangun bersama Islam, kan? Nabi tak guna bandaraya Madinah Islam. Tak. Tapi masyarakat berubah tak? Kenapa berubah? Sebab Nabi guna Al-Quran. Al-Quran turun 10 ayat, Nabi panggil sahabat, Nabi bagi faham Al-Quran tu, dan mereka beramal. Dan betul-betul beramal, Nabi ambil 10 ayat yang lain, mereka faham pula dan mereka amal. Berubah tak? Kalau faham amal, berubah tak? Berubahlah. Daripada sembah patung, daripada sembelih anak, akhir sekali tolong orang kafir, kan? Orang kafir baling batu, kesian lagi. Subhanallah. Bila dididik dengan Al-Quran, maka insya-Allah manusia akan berubah. Sebab itulah dakwah ni sifat dia berubah, berkembang. Dia akan mengubah orang. Kalau tak mengubah manusia, itu bukan dakwah, itu ilmu semata-mata. Sebab itulah saya belajar sekolah Arab di Kelantan. Siapa orang Kelantan yang belajar sekolah Arab? Siapa dia? Mula tak nak mengaku tu, ha? Saya tak apalah, tak nak mengaku, saya mengaku. Saya belajar di sekolah Arab, sekolah menengah Arab Pancur, 5 tahun. Kemudian tingkatan 6 pergi sekolah Ma'had Muhammadi, 6 tahun. Saya sekolah Arab, buku-buku bahasa Arab. Tapi habis 6 tahun saya tak faham Quran. Saya tak faham. Itulah silibus dia. Pergi di luar negeri, barulah mula faham. Subhanallah. Pergilah jumpa interview budak sekolah Arab yang tingkatan 5, bagilah ayat yang kita belajar. Suruh dia tadabbur, suruh dia huraikan. Tak boleh, mati kutu. Cubalah buat. Saya bukan buat fitnah, ini pengalaman saya. Menunjukkan apa tu? Silibus. Mereka jauh daripada Quran. Sebab itulah saya beritahu, ulama kata musibahnya adalah rawatan Allah yang tepat berdasarkan penyakit manusia tu. Orang Kelantan ni penyakit dia bukan buta lah, tapi hampir-hampir nak buta. Betul? Ada seorang dia kata, Ustaz, bila saya tekankan musibah lebih besar daripada banjir, buta Al-Quran. Kamu tengok drama faham, tengok filem faham, tengok Hindustan lagi faham. Bila baca ayat Allah tak faham, itu musibah besar. Musibah besar. Jadi ada seorang tu, dia kata, Ustaz, sekarang baru saya faham. Sebelum banjir, saya setiap hari baca Quran, tak pernah tinggal. Tapi sepatah pun saya tak faham. Saya baca juga. Tapi bila datang banjir, Quran yang saya baca setiap hari hanyut depan mata saya. Jadi lepas seminggu saya tak ada Quran. Sekarang baru saya faham kenapa Quran tu hanyut. Sebab saya baca macam tak baca. Faham tak? Inilah realiti orang Kelantan. Semuanya sama. Cuma Kelantan ni sepatut ke depan dah sikit, kan? Ke depan dah sikit. Kalau nak belajar Quran, panggil orang Kelantan. Betul tak? Nak belajar hadis, panggil orang Kelantan. Sebab apa? Orang Kelantan ni banyak sekolah Arab, banyak sekolah agama, banyak pondok. Tapi tak boleh. Maka sebab tu Allah pilih Kelantan untuk ditimpa banjir yang besar dan paling teruk. Sebab apa? Nak sedarkan. Dan sebab tu saya sampai di Kelantan, sebab banjir lah. Saya boleh cakap pasal tadabbur Al-Quran di Kelantan, di Tanah Merah, di PCB, di Pasir Mas. Tak pernah saya terfikir pun nak ceramah di sana, sebab banjir lah. Dan saya baru cetak buku, tulis buku dalam masa 2 hari. Semua kerana banjir di Kelantan. Saya sebelum tak ada masa. Sebab kelas saya pagi sampai petang, seminggu 30 kelas, tak ada masa nak menulis. Tapi sebab banjir ada masa. Nampak? Hikmah. Jadi orang Kelantan sekarang bila saya cakap, dia kata, Ustaz, kita memang tak tahu apa. Tak tahu pun kena faham Quran. Tak tahu pun apa makna tadabbur. Subhanallah. Tuhan sebut dalam Quran kan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apa dia? Dia kata Islam di Mekah.
Itulah orang Melayu suka slogan. Suka slogan. Serambi Mekah. Yalah, kalau orang Serambi Mekah pun tak faham, orang yang tak Serambi Mekah. Subhanallah. Sebab itulah sekarang kita tak boleh duduk, tak boleh buang masa. Jangan duduk saja, tengok je. Saya sedih tengok orang Melayu, orang Islam Melayu ni, bila tengok orang miskin, bila tengok orang lapar, bila tengok orang tak ada pakaian, dia tak boleh tengok. Kesian. Nak je bantu. Sanggup ambil cuti, sanggup pergi ke Kelantan, naik kereta, penat letih, nak hantar apa? Pakaian. Nak hantar apa? Susu. Nak hantar apa? Gula. Tapi orang Kelantan perlukan lebih daripada itu. Apa dah? Quran. Quran. Sampai satu majlis tu, kebetulan di majlis tu jadi macam majlis orang PAS. Sepatut majlis saya, tapi sebab masuk melalui channel orang PAS, jadi majlis dia lah. Sampai seorang masa banjir tu, yang bercakap tu wakil YB. YB tak datang, tapi dia dapat nama Sumbangan YB. Kita bawa daripada Kuala Lumpur, dia tulis Sumbangan YB. Itu siapa yang buat tu? Siapa yang buat kerja tu? Pemimpin, wakil rakyat. Kalau orang UMNO, saya tak pelik. Kita bawa sumbangan, dia tulis apa? Dia bagi kepada orang kampung, dia bagi kupon Sumbangan YB. Ya Allah. Saya tak pernah kontak dia orang, saya tak pernah berhubung dengan dia, tiba-tiba nama dia. Haram. Ambil hak orang. Saya bukan nak nama, tapi jangan ambil hak orang. Kan? Jadi tengah-tengah bercakap, ada seorang masa banjir, cakap pada YB, wakil YB yang tengah bercakap, tolong bagi kepada YB, kami nak bot. Tengok mentaliti. Banjir dah surut seminggu, dia minta bot. Bot. Sebab apa? Untuk prepare banjir akan datang. Tengok. Dia tak nampak Allah nak bagi rawatan, ada penyakit. Dia tak nampak penyakit itu. Dia nampak apa dah? Masalah dia apa dah? Bila banjir mengajuk, tak ada bot, masalah. Nak keluar rumah, nak... Ya Allah. Sedih kan? Sepatut dia minta apa? Tolong bagi tahu pada wakil, pada YB, tolonglah ajar Al-Quran pada kami. Kami dah belajar lama, dah baca lama, tak faham. Tolonglah datang mengajar kami. Sepatutnya. Minta bot. Yalah, betul, banyak hikmah dia, banyak hikmah dia. Allah sayang pada orang Kelantan. Sebab tu Allah bila sayang, dia buat apa? Allah bagi musibah. Orang Sungai Buloh Allah tak berapa sayang lagi. Allah sayang juga, tapi nak banding dengan Kelantan, Allah lebih sayang orang Kelantan. Allah nak orang Kelantan celaklah lepas ni. Jangan guna slogan je, tapi baca Quran tak faham kan. Sampai mati tak faham Quran. Okey, boleh. Ya. China, saya tengok berita kat TV, China Terengganu pergi hantar apa dah, duit puluh-puluh ribu kepada mangsa banjir di Dabong buat rumah sementara. Ratus ribu. Kita orang Islam hantar apa? Susu, gula, baju. Kalau setakat hantar barang, orang kafir lebih hebat lagi, ya? Masalah orang Melayu kita ni bukan musibah banjir, bukan hilang rumah. Masalah ialah hilang iman. Hilang iman. Sepanjang saya berjalan daripada Gua Musang, Kuala Kerai, Tanah Merah, majoriti bangsa banjir buka aurat. 90% buka aurat. Tengah-tengah pilih baju tu, pakai tudung, pakai baju sekat ni, nampak ketiak, pilih baju. Kan? Ya Allah. Pakai tudung buat apa? Hanyut, janganlah keluar rumah, duduk dalam rumah. Suruh anak pergi ambil baju tu. Zaman Nabi, bila mereka buka aurat, masa tu belum turun ayat hijab. Bila turun ayat hijab, dia buat apa? Tengok, orang ada ilmu, ada iman, beza dengan orang tak ada ilmu.
Bila turun ayat hijab, dalam keadaan mereka dah faham, dah kenal Allah, mereka buat apa? Dia bukan tunggu pasal malam nak beli tudung. Dia bukan jahit tudung, tak. Dia ambil je masa tu juga. Tarik je. Itulah mana iman. Jangan tunggu, jangan tunggu. Jangan tunggu. Sahabat yang tengah solat asar, tengah rukuk kan, bila kumpulan lain dah solat dan turun ayat menukar kiblat daripada Baitul Maqdis Palestin ke Kaabah di Mekah, sahabat ni solat asar. Masa tu dia tak tahu lagi turun ayat menukar kiblat. Tengah-tengah rokok, sahabat yang dah solat bagi tahu, "Hei, dah tukar kiblat ke Mekah." Masa tengah rokok dia pusing. Tengok, itulah sami'na wa ata'na. Dia tak tunggu bangun daripada rokok. Itu makna iman. Bila kenal Allah, tak ada masalah. Susah pun dia boleh. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan, dia rumah dia hanyut ke sengaja dia tinggal rumah? Kenapa dia tinggal rumah? Sekarang kalau dekat rumah dia boleh jadi syirik pada Allah, maka dia selamatkan yang lebih penting daripada rumah. Apa dia? Iman. Dan duduk kat mana ni? Gua. Berapa lama? 309 tahun duduk dalam gua. Elektrik tak ada kan. Saya tengok orang Kelantan yang kawasan yang teruk tu, banjir, elektrik kena potong sebab bahaya. 1 minggu duduk dalam gelap. Saya lalu malam-malam, ya Allah kesiannya, lilin. Ada juga lilin. Ada juga makanan. Tapi Ashabul Kahfi ada apa dalam gua tu? Menunjukkan apa? Tak ada rumah bukan masalah. Tak ada lilin bukan masalah. Yang masalah tidak ada iman. Kan? Ada rumah bukan aurat. Ada rumah buat maksiat. Ada rumah tengok drama. Apa? Jadi sekarang kita pun sedang diuji. Apa dia ujian kita? Rumah tak hilang, TV tak hilang. Buang masa. Dia tak ada masa nak buang masa. Sebab apa? Nak fikir, nak cari, nak usaha supaya dapat balik duit ke rumah ke. Dia tak ada masa, buang masa dah. Kita pula diuji dengan apa? Kesenangan, nikmat. Buang masa lagi, kan? Tolonglah pergi berdakwah. Tak cukup ilmu lagi. Ni 100 ayat lebih dah ni. Nabi kata apa? Balighu anni. Nabi kata sampaikan daripada aku walaupun Tuhan akan soal. Kamu belajar berapa ayat dengan Ustaz Mu'in? Berapa ayat? 100? 128 hari ni kan? Aku dah cakap kan, sampaikan walaupun 1 ayat. Kamu sampai 128, belum sampai. Macam mana nak jawab? Nak jawab apa? Tak pandai sebab apa? Ustaz yang mengajar tak pandai. Okey, saya pun tak faham apa maksud pandai tu. Tahu tak jin? Jin pernah dengar Al-Quran. Dan dia dengar sekali je. Bila dia dengar sekali, dia buat apa? Turun berdakwah. Dia dengar berapa? Sekali je. Dan bukan 128 ayat. Mungkin 1 ayat. Jin dengan kita, mana lebih pandai? Kita masuk sekolah tak? Masuk universiti tak? Jin tak masuk sekolah, tak masuk universiti. Mana universiti jin? Tak, jin ada 2. Satu jin baik, Islam lah. Satu jin jahat. Yang jahat tu memang jahat. Jin baik, dia beriman pada Allah. Apa dia? Dia dengar Quran, dia beriman. Lepas beriman, dia sampaikan. Tak, jangan, kita tak akan lepas jawab. Saya tak pandai. Tak, buat setakat yang pandai. Takkan tak boleh beritahu. Apa dia? Nabi Ibrahim berdoa supaya apa? Diri dia, anak dia, cucu dia, semua menjadi orang Islam. Jadi kalau Nabi Ibrahim berdoa, minta Allah jaga Islam dia, kita lagi kena berdoa dan minta. Sebab kita dengan Ibrahim jauh beza. Cukup. Wallahu a'lam. Baca tasbih kafarah. Jangan hurai macam ustaz. Kalau hurai macam ustaz, ustaz tak ada perlu nak mengajar.
Tak, dia sebenar mindset kita ni. Kita belajar bukan untuk mengajar, betul tak? Bila kita belajar bukan untuk mengajar, kita tak bersedia lah. Kita tak fokus, kita tak. Kalau orang belajar untuk mengajar, dia fokus, dia tulis. Bila tak faham, dia tanya. Dan lepas tu, bila faham, dia sampaikan. Yang kita tak boleh sampai, sebab apa? Kita rasa, kita pun macam tak faham je. Bila kita tak faham, boleh tak nak bagi orang faham? Cakap 10 minit, orang tanya, awak faham? Saya macam tak faham. Jadi kalau kita tak faham, mustahil kita boleh bagi orang faham. Betul tak? Okey. Boleh, Sebab itulah misi saya apa dia? Misi Ghulamud Dakwah. Cerita Ghulamud Dakwah. Dia belajar sikit je. Pergi belajar sihir, balik belajar agama, kan? Tapi akhirnya, dia jadi pendakwah tak? Lama tak dia belajar? Sekejap je. Sebenarnya kalau kita ikhlas, kita belajar, aku nak beramal, aku nak berdakwah, Allah bagi kekuatan. Allah bagi kekuatan. Boleh? Boleh, InsyaAllah. Saya doakan supaya semua ni, khususnya Kak ni, jadi ustazah. Apa pula terlambat? Amin. Macam tak nak je, Betul? Saya pergi, saya bawa tim saya. Yang bercakap saya seorang je. Sebab tu saya perlukan buku tu. Cuba bayangkan, kalau yang pergi bersama saya 10 orang, 10 orang boleh berdakwah, lagi tersebar tak dakwah, lagi cover banyak tempat. Tapi kalau saya seorang, okey lah. Okey. Okey, Hafiz, Boleh, Boleh ikut saya besok? Boleh, Mak Hafiz ada? Hafiz nak minta izin, nak pergi besok. Anak saya pergi Usama. Boleh? Kak Nurul? Faruk? Faruk pula. Naim nak ikut. Boleh Kak Nurul? Tak, dia berdakwah dengan mulut, bukan kaki. Ada tak? Pernah dengar tak cerita seorang sahabat tua dan kaki dia tempang? Ini hadis sahih. Seorang sahabat tua dan kaki dia tempang. Bila Nabi isytiharkan perang, dia nak pergi. Anak dia tak bagi. Pertama dia kata, bapa dah tua. Yang kedua, kaki bapa ni jalan tak berapa lurus, bahaya. Dia kata tak, aku nak mati syahid dan aku nak berjalan dalam syurga dengan kaki ni. Dia pun keluar dan mati syahid. Tengok, zaman Rasulullah berdakwah ke berjihad tak kira umur dan tak kira sempurna ataupun tak. Dia nampak je nikmat syurga, semua dia lupa. Umur tua ke, kaki tembas, semua lupa. Tapi kita kalau dia tak nak, kita akan ada berapa alasan? 1001 alasan. Betul? Betul, saya dulu sebelum banjir ni, saya nak balik Kelantan berfikir 20 kali. 20 kali nak naik kereta, lalu ke Gua Musa, jalan sempit, kan, turun bukit, lereng bukit, ya Allah. Betul. Sebab tu orang lain balik ke Gua Musa, saya balik ke LPT. Walaupun jauh tapi straight, boleh speed. Ya. Saya tak boleh jalan lama ni, bagi saya buang masa. Dah lama saya tak balik ke Gua Musa. Tapi disebabkan banjir, minggu lepas saya balik ke Gua Musa, minggu ni saya pergi lagi. Bukan setakat balik ke Gua Musa, daripada jalan besar Gua Musa masuk ke dalam lagi ni, kapus sungai lebih, setengah jam. Keluar masuk 1 jam. Ni nak pergi ke Dabung pula. Daripada jalan besar Gua Musa nak masuk ke Dabung 1 jam. Keluar balik 1 jam. Saya tak fikir dah. Ya, sebab apa? Orang Kelantan perlukan ilmu. Dan kalau saya tak sampaikan dalam keadaan dia memerlukan, saya akan termasuk kategori orang yang menyembunyikan ilmu. Dan Tuhan sebut dalam Quran, siapa yang menyembunyikan ilmu Allah, maka dia dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua para pelaknat. Dosa besar. Rasuah, dosa-dosa lain, berzina ke, minum arak, tak sampai dilaknat. Tapi kalau sembunyi ilmu, tak sampai ke ilmu, sampai dilaknat. Kenapa? Sebab bila kita tak sampai, orang jahil. Bila orang jahil, dia akan masuk neraka. Punca,
kita tak sampaikan. Nampak tak? Kesan dia besar. Okey. Tak apalah, tak boleh berdakwah, bagi sokongan, bagi sumbangan supaya orang lain boleh pergi berdakwah. Saya tak akan boleh pergi berdakwah kalau tanpa bantuan sumbangan duit daripada semua. Saya tak boleh pergi. Hanya sebab sumbangan duit ni, saya pun boleh pergi. Itu pun dakwah juga. Okey, boleh ha? Wa arina manasikana, tunjukkan kami cara kami beribadat. Wa tub alaina, dan bertaubatlah, terimalah taubat kami. Subhanallah. Siapa yang minta taubat ni? Siapa yang minta taubat? Ibrahim. Kalau seorang Nabi yang maksum minta taubat, bertaubat pada Allah, kita lagilah. Nabi kata apa? Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Kenapa? Fa inni atubu ilaihi mi'atan marrah kulla yaumin. Aku bertaubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Subhanallah. Apa yang zikir Nabi baca bila istighfar, bila bertaubat? Ha? Dalam hadis sahih tu, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini hadis sahih. Yang ni Nabi baca 100 kali setiap hari. Apa dia? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 3 rangkap. Rabbi firli, wahai Tuhan ampunkan dosaku, wa tub alayya, sama dengan Ibrahim ni. Di sini wa tub alaina. Kalau seorang, wa tub alayya. Kalau ramai, wa tub alaina. Rabbi firli, wahai Tuhan ampunkan dosaku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka, sesungguhnya engkau antat tawwabur rahim. Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Berapa kali Nabi baca? 100 kali. Ada dosa tak Nabi? Tak ada. Kalau tak ada 100 kali, kalau ada, kita berapa kali dah hari ni istighfar dan taubat kepada Allah? Berapa kali dah? Dah cukup 100? Cukup ke tak? Tak cukup. Ha? Pagi tadi cukup 100. Oh, sama dengan Nabi je. Ha, bagilah lebih sikit. Kata 50 ke 200 ke. Ha? Betul? Istighfarlah setiap hari. Paling kurang 100. Kemudian selepas solat tu 3 kali jadi lebih daripada 100. Okey? Wa tub alaina. Kenapa Ibrahim dan Ismail minta bertaubat kepada Allah? Kenapa? Sebab Allah innaka antat tawwabur rahim. Sebab engkau saja yang boleh menerima taubat kami. Manusia tak boleh. Sebab tu kami minta pada engkau. Kemudian kenapa kami bertaubat? Sebab apa? Sebab engkau bukan setakat penerima taubat, tapi engkau maha penyayang. Kenapa banyak Allah sebut selepas tawab rahim, selepas ghafur rahim? Kenapa dua perkataan rahim yang dipilih selepas tawab? Apa dia? Kuat sikit. Allah maha penyayang, sebab tu Allah. Oh, bukan sebab tu. Bukan sebab tu. Kalau ghafur, maha pengampun, lepas tu Allah sebut juga rahim. Kalau sebab tu, sebab Allah penyayang lah, Allah maha pengampun. Sebab tu Allah sebut apa dulu? Allah sebut rahim dulu. Rahimun ghafur. Sepatutnya rahimun tawwabun. Sepatutnya. Tapi bukan sebab tu. Sebab tu Allah sebut tawwabun dulu, baru rahimun. Kenapa? Kenapa maha penyayang selepas maha penerima taubat? Ha? Kenapa? Kenapa? Allah nak galakkan kita bertaubat. Kenapa? Bila kamu bertaubat, bukan habis macam tu je. Lepas je kamu bertaubat dan aku terima taubat, ada hadiah. Aku ni kan penyayang. Maknanya selepas aku terima taubat kamu, aku akan bagi hadiah. Apa dia? Apa dia? Apa dia hadiah? Kita kalau minta maaf dengan bapa kita, kita buat salah, kita minta maaf. Lepas tu bapa kita bagi hadiah tak lepas kita minta maaf? Ayah,
saya minta maaf ya, salah semalam, balik lambat. Ayah kita pun bagi Hana hadiah RM50. Ada? Tak ada. Minta maaf pun dia buat tak tahu. Kenapa? Ini yang ke-20 dah kita minta maaf kan? Dia buat tak tahu je. Subhanallah. Bila bapak tu tak ada penyayang, kita tak teringin nak minta maaf. Tak ada galakan, tak ada dorongan. Betul tak? Jadi Allah nak menggalakkan, nak mendorong kita supaya bila buat salah terus bertaubat. Kenapa? Selepas taubat ada penyayang. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah lain, surah Ali Imran. Wasari'u, terjemah? Wasari'u, bersegera ila maghfirah, kepada keampunan min rabbikum. Tengok, keampunan. Sebab Allah Maha Pengampun. Lepas tu Tuhan kata apa? Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan selepas kamu segera kepada keampunan, lepas tu segera pula kepada apa? Syurga. Dan syurga pula, Tuhan kata apa? Seluas langit dan bumi. Kita kalau kita buat salah dengan bapak kita bagi tahu. Kalau nak minta maaf dengan ayah bagi sebuah kereta. Kalau lagi buat salah, lagi minta maaf, ayah bagi sebuah banglo. Kita tangguh tak nak minta maaf? Tangguh tak? Tangguh tak naik? Naik main nak kereta. Ayah dah bagi syarat, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Woi, masa tu terus cium kaki, kepala, mulut, kan? Subhanallah. Itu yang Tuhan nak bagi tahu tu. Kamu, bila aku maafkan kamu, bukan setakat itu habis macam tetap aku rahim. Ada hadiah syurga seluas langit dan bumi. Ya Allah, pelik tak manusia? Pelik tak? Bila buat salah tak nak bertaubat, sedangkan lepas taubat dapat syurga. Pelik tak? Pelik. Hafiz, boleh? Hafiz kerja dengan ustaz, asyik datang lewat aja. Bila Hafiz minta maaf, saya naik pangkat Hafiz. Hafiz tangguh tak nak minta maaf? Ustaz, sekarang juga saya minta maaf, Ustaz. Subhanallah. Saya naik pangkat je. Tapi kalau Tuhan, dia ampunkan kita, Tuhan bagi apa? Syurga seluas langit dan bumi. Sebab itulah orang yang buat dosa dan tak bertaubat, orang yang saya tak kata bodoh, saya kata bo je, Tapi itulah maksud saya, Memang bodoh lah. Dia hidup susah, rumah pun hilang. Tiba-tiba Tuhan tawarkan, minta ampun pada aku bagi syurga. Yang rumah kamu hilang tu rumah kayu je, tak kekal pun. Kalau tak hilang pun, dia akan hilang juga bila kamu mati. Tapi kalau kamu minta ampun, aku akan bagi istana yang kekal abadi. Tak minta ampun juga, tak bertobat juga, menunjukkan hati dah keras. Boleh? Boleh, yang ni balik cerita pada suami. Bang, Tuhan tu memang bukan setakat Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kalau abang ada sifat ni, bagus bang. Bila saya minta maaf, abang pun bagi hadiah. Saya abang nak tak ambil sifat Allah? Bila ambil sifat Allah, semua orang suka. Jadi bila abang maafkan, buatlah sesuatu. Bagi hadiah ke, kan? Bawa pergi makan nasi Arab ke. Okey, boleh. Kemudian habis ayat 129. Rabbana. Rabbana lagi, wahai Tuhan kami, wa ba'ath. Tengok turutan doa tu semua menunjukkan Ibrahim ni orang yang cerdik dan peka. Mula-mula dia minta apa? Dia dan Ismail jadi orang yang Islam, serah diri. Tapi cukup tak dua orang? Tak cukup. Dia minta apa pula? Zuriat dia pun kena juga orang yang Islam dan serah diri. Tapi kalau semua zuriat dia serah diri sahaja, tak ada ketua, tak ada pemimpin yang memimpin, ada faedah tak? Tak ada faedah. Zuriat dia baik, tapi tak ada ketua. Maka doa seterusnya apa dia? Wa ba'ath fihim. Utuslah di kalangan mereka rasulan. Seorang rasul minhum. Daripada kalangan mereka. Jangan pilih daripada orang lain. Sebab kalau rasul bukan daripada bangsa mereka, dia akan tolak. Betul tak? Kita kalau jadi ketua kampung kita, orang India, kita terima tak? Walaupun India Muslim, terima tak? Ataupun Cina Mu'alaf, boleh terima?
Ya. Kita kelas ni lah, kelas ni kan. Saya lantik ketua kelas adalah seorang India Muslim. Boleh, setuju? Setuju? Mana okey lah tu. Okey. Apa doa Nabi Ibrahim seterusnya? Di kalangan zuriat kami yang Islam yang serah diri itu, lantiklah di kalangan mereka seorang Rasul. Apa tugas Rasul ni? Tengok. Apa tugas Rasul? Jelas tak? Yatlu alaihim, membaca kepada mereka apa dia? Ayatika, ayat-ayat engkau. Mustahil Rasul boleh ubah manusia dengan ayat manusia. Faham tak? Sebab itulah sekolah-sekolah kita, belajar sekolah rendah 6 tahun, belajar sekolah menengah 5 tahun, universiti 4 tahun, berapa? 15 tahun. Berubah tak manusia jadi baik? Tak. Sebab apa? Sebab manusia diajar dengan ayat-ayat manusia, tak diajar dengan ayat Allah. Betul tak? Habis universiti faham tak Al-Quran? Tak. Qul huwallah pun tak lepas, Tabat Yada pun tak lepas. Maka tak akan mengubah, tak akan jadi manusia. Tengok yang isu terbaru pada penyanyi Korea, K-pop kan, yang memeluk dan dipeluk oleh remaja Islam yang bertudung kan. Tengok tak? Tengok. Apa pandangan? Tak suka? Kenapa tak suka? Ya. Tapi pernah tak tengok drama? Tengok. Dalam drama ada tak pelakon Melayu peluk pelakon Melayu? Ada. Suka tak? Tak suka. Tapi tengok tak? Betul? Bila tengok peluk tu terus tutup. Oh, tak tutup tapi paling je lah. Lepas tu tengok. Tengok kita kan, orang Korea peluk orang Melayu, kita melentik satu Malaysia. Tapi kita tengok drama setiap hari, orang Melayu, pelakon Melayu peluk pelakon Melayu kan. Saya setiap hari berdiri dengan anak beranak pula tengok. Nak kenal tak pelakon tu? Mak kenal dia. Tak ada apa pula. Subhanallah. Itulah masalah kita. Masalah kita tepat dengan kata pepatah Melayu. Apa dia? Kuman di seberang gajah. Oh, mana fokus lah tu. Sedar saya silapkan. Kuman di seberang laut nampak. Apa dia kuman tu? Penyanyi Korea. Gajah depan mata tak nampak. Apa gajah tu? Bukan pelakon. Pelakon tu satu bab. Pemimpin, isteri pemimpin dipeluk oleh Chong Wei. Kan? Nampak tak? Itu gajah. Gajah depan mata dia tak nampak. Diam semua. Mufti pun diam. Apa beza? Chong Wei dipeluk oleh dengan penyanyi Korea peluk remaja. Apa beza? Apa beza? Sama je. Kenapa yang tu tak kecoh, yang ni kecoh? Sampai Jawi dan Jakim ugut nak denda remaja tu 1,000. Ya Allah. Ini perangai jahiliah ni. Jawi perangai jahiliah. Perangai Bani Israel. Apa dia? Bila anak bilis tangkap, bila gajah beruang lepas. Nampak tak? Jauh daripada Islam. Sebab tu tak mengubah apa. Jeriklah, melolonglah, tak akan mengubah apa-apa. Yang jemput K-pop siapa dia? Kerajaan juga. Remaja ni pun hasil daripada didikan siapa? Sistem yang dibuat oleh kerajaan juga. Jadi buat roti canai, keluar roti canai. Pelik tak? Tak pelik. Yang pelik, buat roti canai, keluar capati. Jadi jangan terkejut, jangan terkejut. Itu adalah hasil daripada pendidikan kita. Dan hasil daripada contoh pemimpin kita. Pemimpin kita. Boleh?
Okey. Utuslah di kalangan zuriat kami seorang rasul. Apa tugas rasul? Baca apa? Ayat Allah sahaja. Sebab tu hikmah Allah jadikan Nabi buta huruf. Sebab apa? Allah nak Nabi ajar pada umat dia Quran. Jangan ajar pendapat manusia. Sebab pendapat manusia tak boleh membaiki manusia. Pendapat manusia yang lemah nak baiki manusia yang lemah. Sama orang yang lemas nak selamatkan orang yang lemas. Mangsa banjir yang hilang rumah nak tolong mangsa banjir yang hilang rumah. Apa dia? Tak boleh buat apa-apa. Jadi yang boleh membaiki manusia ialah ayat Allah sahaja. Satu. Yang kedua, wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab. Dan tugas rasul kedua apa dah? Tadi baca, sekarang ajar. Ajar apa? Ajar Quran ni ajar apa? Tajwid. Taranum. Tak. Ajar ajaran Al-Quran satu persatu. Apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa kisah-kisah dulu, apa pengajarannya. Subhanallah. Dan wal hikmah. Selain daripada Quran apa dah? Wal hikmah ialah as-sunnah. Subhanallah. Tanyalah orang Kelantan. Saya tanya orang Kuala Lumpur pun samalah. Cuma sepatut orang Kelantan banyak tahu daripada orang Kuala Lumpur. Saya tanya, bangun tidur baca doa tak? Tak. Ni orang dalam masjid ni. Pakai baju baca doa tak? Tak. Bila bersin cakap apa? Tak tahu. Bila menguap buat apa sunnah Nabi? Tak tahu. Subhanallah. Hikmah tak tahu, Quran pun tak faham. Yang sini pun saya tak tahu juga. Tapi tak apalah, yang sini ni bukan Serambi Mekah. Serambi Mekah sepatut nak sama dengan Mekah kan. Okey. Dan tengok Tuhan bagi tahu. Pertama baca, yang kedua ajar, yang ketiga yuzakkihim. Apa makna yuzakkihim? Subhanallah, Tuhan nak bagi tahu hasil bila kita baca Quran dan bila ajar Al-Quran, hasil mesti ada. Mesti ada. Apa dah? Jiwa menjadi bersih. Bila jiwa jadi bersih, akhlak jadi mulia. Bila akhlak jadi mulia, semua akhlak mulia, aman tak? Aman. Tak adalah jenayah, tak adalah penyakit remaja sosial, semua tak ada. Sebab bila jiwa dah bersih, semua akan ikut perintah Allah. Nampak? Dan betul-betul berlaku tak pada Nabi? Nabi baca ayat tak kepada para sahabat? Ya. Kemudian Nabi ajar tak mereka? Ambil 10 ayat, ajar perintah Allah, larangan. Kemudian mereka amalkan. Dan akhirnya orang sejahat Umar, bersih tak hati dia? Bersih tak? Bersih. Sampai Umar kata apa? Umar kata apa? Bila dia jadi ketua negara, Amirul Mukminin, dia pakai baju bertampal, kan? Anak dia tegur, anak dia Hafsah, isteri Rasulullah, bekas isteri Rasulullah. Bukan bekas lah, isteri. Masa tu Rasulullah dah wafat. Anak dia tegur, ya Amirul Mukminin, kamu ni ketua negara. Semua orang tengok pada image engkau. Janganlah pakai baju macam ni. Apa jawapan Umar? Apa jawapan Umar? Orang yang lebih hebat pada aku, Rasulullah, pun tak adalah pakai baju yang hebat, yang mewah. Kenapa aku yang kurang hebat daripada Nabi nak pakai baju lebih hebat daripada orang yang lebih hebat pada aku? Nampak tak? Suci tak hati Umar? Walaupun dia ada kuasa, walaupun dia ada kemampuan untuk pakai mewah, tapi Umar tolak kemewahan. Bersih tak hati Umar? Ya, hasil daripada apa? Apa silibus yang digunakan oleh Nabi? Apa dia? Quran. Caranya apa dah? Caranya apa dah? Baca, ajar. Baca, ajar. Kita tak berubah kan? Sebab apa? Satu je. Baca je. Kan? Sampai bila baca? Sampai Quran hanyut, banjir. Subhanallah. Boleh wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau Maha Al-Aziz. Apa dia Al-Aziz? Perkasa. Engkau menguasai dan tidak ada siapa yang boleh mengatasi kuasa engkau. Al-Aziz. Kalau perkasa yang boleh diatasi itu bukan perkasa.
Ha? Tak, kalau perkasa orang boleh atasi dia, itu bukan perkasa. Bila masuk pilihan raya kalah, itu bukan perkasa. Perkasa ialah tak ada siapa boleh mengalah mengatasinya. Siapa dia? Allah sahaja. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Allah bagi banjir teruk di Kelantan kan, sampai bandar Kuala Kerata tenggelam kan, macam laut. Ada hikmah tak? Ataupun Allah sengaja nak mendera tanpa sebab? Tak, ada hikmah. Ada hikmah. Banyak sangat hikmah dia, subhanallah. Maha suci Allah daripada melakukan sesuatu sia-sia ataupun tanpa tujuan. Okey. Kita berhenti setakat ayat 130 ha. Ambil satu lagi. Tengok, ini kesimpulan dia. Kesimpulan. Jelas tak siapa Nabi Ibrahim? Ha, jelas tak? Orang yang membina rumah Allah. Kita tak bina rumah Allah, kita bina rumah sendiri. Lepas bina rumah sendiri, kalau Nabi Ibrahim bina rumah Allah, dia berdoa supaya Allah terima amalan dia. Kita tak bina rumah Allah, kita bina rumah sendiri. Lepas bina rumah sendiri, kita buat apa? Ha? Kenduri kesyukuran, bukan doa supaya Allah terima amalan kita. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa supaya jadikan dia dan Ismail orang yang menyerah diri, dan begitu juga zuriat dia, dan jadikan seorang rasul di kalangan zuriat dia supaya dapat pimpin dan pandu zuriat dia. Kemudian Tuhan simpulkan, dah begitu sekali agama Ibrahim. Tuhan kata apa? Waman yarghabu, siapa yang benci an millati Ibrahim, terhadap agama Ibrahim. Waman di situ asal dia man, tapi lebih tepat di sini tidak ada siapa. Tidak ada siapa yang benci kepada agama Ibrahim, yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Walaupun diperintah sembelih anak, dia serah diri juga. Maka kalau ada juga orang benci, tidak lain tidak bukan illa man safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodohkan diri dia. Makna apa tu? Tuhan nak beritahu, siapa yang tak ikut ajaran Islam, dia adalah orang yang bodoh dan membodohkan diri dia. Siapa yang tak solat, orang bodoh. Bodoh tak? Tuhan suruh dia solat nak bagi syurga. Bila dia tak solat, mana dia nak apa? Neraka. Orang nak masuk api ni, orang cerdik ke orang bodoh? Orang bodoh. Tuhan suruh tutup aurat supaya apa? Dia selamat daripada neraka, masuk syurga. Tapi dia pilih apa? Tak nak syurga, nak masuk neraka. Bodoh. Jadi Tuhan guna tak perkataan bodoh? Tuhan guna tak? Guna. Kita boleh tak guna perkataan bodoh? Boleh tak? Bukan semua tempat dan bukan semua keadaan kita boleh. Bila kita boleh guna perkataan bodoh? Bila nak mentafsirkan ayat Al-Quran. Yang Allah kata kita, yang Allah kata bodoh, kita kata bodoh. Jangan Allah kata bodoh, kita kata cerdik. Yang Allah kata cerdik, kita kata bodoh. Kan? Allah kata bodoh, siapa dia? Siapa yang Allah kata bodoh? Orang yang tak ikut agama. Jadi kita kata orang siapa-siapa yang tak ikut agama adalah bodoh. Itu tak salah. Tapi sekarang masalahnya kita terbalik pula. Ya Allah tak kata bodoh, kita kata bodoh. Siapa kebanyakan yang kita kata bodoh? Ha? Ambil periksa SPM 3 kali tak lulus, kita kata apa? Ha? Bodoh kan? Dia ni lembab lah, tapi dia jaga solat, dia tutup aurat. Subhanallah. Orang macam ni Tuhan kata apa? Ha? Ulul albab. Ulul albab. Tapi kita kata apa? Ha, itu salah. Yang cerdik kita kata bodoh, yang bodoh kita kata cerdik. Yang dapat 9A pula, bukan 9A, 12A kan, tapi tak solat, kita kata apa pula? Ha? Nak kata cerdik ke bodoh? Dia tak solat, ha? Kita nak kata cerdik ke bodoh? Ha? Nak kata bodoh anak aku ni.
Tapi Tuhan kata apa ni? Siapa yang tak solat, Tuhan kata apa? Bodoh. Walaupun satu masyarakat, satu negara kata, inilah pelajar yang paling cemerlang dalam SPM, tapi dia tetap bodoh bila tak ikut ajaran agama. Faham? Itulah namanya iman. Iman ialah Allah kata bodoh, kita kata bodoh. Allah kata ulul albab, kita kata ulul albab. Jangan ikut orang cakap. Boleh, ha? Kenapa Tuhan kata bodoh bila dia tolak agama Ibrahim? Tuhan bagi tahu sebab. Walaqad istafainahu, dan pasti sesungguhnya kami telah memilihnya. Memilih siapa? Ibrahim fid dunia. Tuhan pilih Ibrahim. Bila Tuhan pilih, makna dia adalah yang terbaik. Bila terbaik, bila kamu tolak, memang kamu bodoh. Sebab kamu tolak orang yang dipilih oleh Allah. Faham? Sebab itulah bila Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi arahkan Usamah jadi ketua pengirim perang untuk pergi berperang dengan Rom, kan? Tapi sebelum tentera Usamah bertolak, Nabi wafat. Maka Abu Bakar dilantik sebagai khalifah. Dan Abu Bakar nak teruskan apa yang diperintah oleh Nabi. Tapi ramai sahabat bangkang. Sebab apa? Sebab bila Nabi wafat je, ramai sahabat yang murtad. Ramai yang mengaku sebagai Nabi. Ramai yang tak bayar zakat. Jadi keadaan macam huru-hara. Jadi ada sebahagian sahabat nasihat pada Abu Bakar, tangguh dulu pemergian Usamah. Apa jawapan Abu Bakar? Apa jawapan Abu Bakar? Kalaulah di Madinah ni diserang dan tinggal aku seorang je, aku akan tetap melaksanakan perintah Allah, iaitu aku akan menyuruh Usamah pergi dengan tentera. Sebab itu perintah Rasulullah. Bila perintah Rasulullah, dia adalah wahyu. Tengok iman. Nampak tak? Dia tak takut pada siapa. Kalah-kalah lah. Tapi perintah Allah, perintah Rasulullah mesti diikut. Faham tak? Maka begitu juga di sini. Ibrahim tu siapa yang pilih? Allah. Bila Allah yang pilih, semua yang Ibrahim buat adalah kena ikut. Selagi mana tak bercanggah dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di akhirat pula Tuhan katakan, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kat dunia kami pilih dia, insan terpilih. Di akhirat dia adalah orang yang soleh. Maka amat bodoh siapa yang menolak Ibrahim alaihissalam. Boleh? Boleh, ha? Okey, ada soalan tak? Ada soalan. Pengajaran kita last ayat berapa? Ha? Pengajaran minggu depan, ha? Apa dia? 126. Jadi pengajaran minggu depan, ha? Boleh? Ada soalan? Tak. Bukan rugi. Jangan cakap rugi, cakap bodoh. Siapa yang ikut Nabi adalah orang yang bodoh. Sama dengan ayat tadi. Ibrahim dengan Nabi, siapa lebih hebat? Siapa lebih hebat? Muhammad. Kalau tak ikut Ibrahim pun Allah kata bodoh, tak ikut Nabi lagi bodoh. Jangan cakap rugi. Rugi tu macam kecil je. Bodoh. Nama orang tu bodoh. Saya tak tahu siapa dia. Dan tambah satu lagi, bodoh sombong.
Oh, baca bismillah susah. Bismillahirrahmanirrahim senang. Ni pelik juga ni. Yang panjang senang, yang pendek susah. Inilah nafsu. Inilah nama dia nafsu. Nafsu dia suka panjang, dia baca panjang. Walaupun Nabi baca pendek. Inilah nafsu. Bila dia buat kerana nafsu, sia-sia. Tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Walaupun bunyi bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, takkan baca bismillah tak dapat apa-apa. Kalau fawailul limusallin, solat pun masuk neraka, baca bismillah tak dapat apa-apa, kecil je. Solat pun boleh masuk neraka kalau salah, kalau tak sama dengan Nabi. Okey, boleh ha? Boleh. Saya tak ingatlah 40 lebih ke berapa. Tapi tak penting. Tuhan tak tanya umur Aisyah bila kita mati. Tak penting. Ha? Tak, dia benda yang tak penting tak payah tahu, tak apa. Sunnah Nabi dah habis dah tahu. Tanya sunnah Nabi tu. Tuhan kata apa? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kamu, beramalah. Kenapa? Allah nak tengok amalan kamu. Yang tersebar kat video apa dia? Rambut Rasulullah kan disimpan oleh Syekh tu. Buat majlis besar-besaran. Tuhan tak tanya, kamu ada simpan rambut tak? Kamu ada tengok tak rambut? Tak, tak ada soalan tu. Jangan mimpi nak dengar soalan tu. Yang Tuhan nak tanya pada, kamu tahu tak sunnah Nabi? Dan kamu buat tak? Tengok, itu. Orang termasuk serba tangan dia ada duit satu dinar. Dia tinggal tangan yang lewat Majlis Rasulullah ni, Majlis Rasul ni. Mak dia punya masuk dan sengkol kan. Pasal anak dia ambil di mak dia tinggal satu dinar. Tak, ni satu je. Majlis Rasul dia baik. Tak apa dah tak ada. Oi, bahayanya. Senang masuk syurga, senang je. Macam mana? Saya pun nak buat tu. Macam mana? Satu dinar dia tinggal kat anak dia. Anak dia tu buat majlis Rasul ni lah. Bahaya ni kalau pesan pada anak. Nak masuk syurga tak nak? Okey, mak tinggal 10 sen. Guna 10 sen untuk buat maulid Nabi. Masuk syurga. Dia akhirnya dia tak solat. Akhirnya bahaya. Ustaz ni memang jahil murakkab. Dia cakap benda yang salah tapi dia yakin betul. 2 kali jahil. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Bahaya ni. Ulama betul-betul. Yang budak dipeluk oleh penyanyi Korea, kecoh nak tangkap, nak denda. Yang isteri pemimpin, itu mana nama dia nafsu. Bukan kerana Allah. Nafsu. Tangkap yang besar dulu, baru tangkap yang remaja. Remaja dia ikut pemimpin dia lah. Tak, kita kalau kita cakap pun tak dengar. Kalau kita cakap pun nak cakap kat mana kat sini, tak masuk TV. Jadi orang yang ada kuasa lah sepatut cakap. Kita cakap tak ada mana. Okey. Ada satu lagi kan, dia belajar jalan dia tak betul. Saya memang kasih Quran. Dia cakap dalam Quran kata kan, Quran yang Quran negam tak lagi mengajar. Dia kata siapa tak ikut sunnah dan Quran kata kan, itu rugi dia kata. Dia kata tak boleh mengajar. Apa? Syaharat Syekh Sa'id. Negam tak boleh. Siapa yang gam dia? RTM tu ada Datuk Murad. Akhlak sen tak bagus. Apa dia? Dia mengajar Quran, hadis kata. Tak, wallah alam, kita macam ni, kita bersangka baik, mungkin ada sebab lain kita tak tahu. Mungkin kita tak tahu. Saya pun ada dengar cerita. Ramai orang ikut kelas dia, tiba-tiba kelas dia dibubarkan. Kita jangan cakap benda kita tak tahu. Mungkin ada sebab lain kita tak tahu. Wallahu alam. Okey? Boleh? Cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih. Ada dalam tak ada. Duk kereta satu lagi. Tak ada, banyak, 2 je. Satu isteri saya pakai. Satu keperluan. Kan? Bukan 3. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.